Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari itu kita bukti Tafsir 899 nota 1098. Tak, saya jadi tak habis lagi perbincangan kita tentang hadis nombor 590. Kita baca semula hadis itu dan kemudian ambil kita tak sempat lagi baru di bawah babul adzan ba'da dhahabil waqt. Babul adzan ba'da dhahabil waqt, bab adzan selepas berlalu waktu salat, selepas berlalu yakni habis waktu salat. Di bawah bab tu kita ada satu hadis, mulai kita baca dulu lah hadis itu dengan terjemahannya, barulah pergi ke tempat bukti baru. Dengar boleh tak? Kau tak terai? Boleh lah? Tak terai lagi? Hadis 560 وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه cukuplah insyaallah. Ada lagi. حديث 560 وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Qatadah, namanya ialah Al-Harith bin Rib'i. Katanya pernah pada suatu malam kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seseorang berkata, alangkah baiknya kalau engkau berhenti berehat di penghujung malam ini bersama kami, wahai Rasulullah. Baginda berkata, aku bimbang kamu akan tertidur dan tertinggal sembahyang. Bilal berkata, saya akan kejutkan kamu. Lalu mereka pun berbaring dan Bilal menyandarkan belakangnya kepada kenderaannya, yakni unta kenderaannya. Selepas itu dia terlelap dan tertidur. Nabi SAW terjaga ketika mana kening matahari telah pun naik. Lalu baginda berkata, wahai Bilal, mana yang kau katakan tadi? Bilal menjawab, tidak pernah dicampakkan kepada saya rasa mengantuk seperti itu. Baginda berkata, sesungguhnya Allah mengambil ruh-ruh kamu apabila dikehendakinya dan mengembalikannya kepadamu juga apabila dikehendakinya. Wahai Bilal, bangunlah
lakukan azan untuk mengajak orang ramai bersembahyang. Setelah berwudu dan matahari sudah naik agak tinggi, sinarnya juga sudah agak cerah, ketika itu barulah Nabi SAW bangkit bersembahyang. Yani Nabi dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu bangkit bersembahyang. Jadi itulah satu hadis di bawah bab azan selepas berlalu waktu salat. Adakah ada azan bila lepas waktu sembahyang untuk kita nak sembahyang qadha tu, adakah disunatkan atau disyariatkan azan? Imam Bukhari lalu ia hadis di bawah bab ini, iaitu hadis 560, membuktikan bahawa ada azan itu. Bab itu ada. Sebab bila sedar tu Nabi SAW suruh Bilal bab. Dan sebahagian daripada perbincangan hadis ini kita telah pun bincang sebelum ini. Ialah kau semua dengan makna bab atau bagi tahu, itu masih lagi ada khilaf, dan kita telah bincangkan sebelum ini. Fa'adzin atau fa'adzin, ada baru ni kita sudah bincang dah, tak perlu diulang lagi. Kalau nak tengok ada rakaman kan, tengok sikit. Cuma hak tinggal itu, hak tak ada kita perhabisnya, iaitu pengajaran tu. Pengajaran tu yang pentingnya daripada sesuatu hadis yang boleh kita ambil manfaat dan pakai umat ni. Itulah ada perbincangan selepas itu tu dia banyak teknikal dan berkait dengan istilah-istilah susah juga kalau nak faham kalau tak mengaji. Tapi kalau hak ni dalam bentuk kesimpulan mudah sikit. Pada muka surat 899 nota 1098, antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: 1. Pemimpin nombor 1 negara boleh turut serta dalam sesuatu peperangan yang dilancarkan, malah ia boleh juga terlibat secara langsung dalam peperangan. Kalau kita perhatikan, bukan hak dalam peristiwa ni sajalah, hak lain-lain pun Nabi SAW pergi sendiri, masuk medan sendiri. Jadi itu tidak salah, boleh. Tidak kata takut bimbang mati kau gapo kau. Yalah, kena biar terkawal betul lah. Memanglah kebimbangan tu ada. Kalau bimbang sangat bahaya, jadi boleh jadi kucak kacir, tak boleh lah kalau dalam keadaan begitu. Tapi Nabi SAW sendiri menunjukkan dia tu, orang hak nombor 1 tu turun tu sampai ke peringkat perang, kira-kiranya mengancam nyawa jugalah, boleh terlibat dalam perkara-perkara yang macam tu. Di sinilah kita tengok kehebatan pemimpin-pemimpin Islam dulu. Tidak seperti hak kemudian. Hak kemudian ni dia duduk dalam istana dia, tak perang, duduk dalam pejabat dia. Ada pun nak pergi perang tu jauh lah sekali. Nak tunggu, orang kata tunggu padan setengah-setengah tu malah. Tak segi dengan orang bawah. Padahalnya Nabi SAW dalam perang pun dia terlibat, masuk ke perang sekali. Tapi apakah mesti? Tidak. Tak mesti, itu bergantung kepada keadaan. Dan pihak pemerintah kena jaga keselamatan dia sebaik mungkin lah. Tak boleh mendedahkan ke mana-mana pun. Tak boleh mendedahkan kepada bahaya, sebab dia akibat dia besar lah. Akibat tak boleh. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat dalam mana-mana peperangan pun boleh katakan liku Nabi. Tak rapuh ke tak rapuh. Sahabat nak, kalau kena biar kena dia.
kena Nabi. Gitu keadaan kawalan tu, cara dia lah semasa peperangan zaman itu. Jadi terlibat tu boleh, tapi bukan semua peperangan yang Nabi pergi. Tidak juga. Kalau dia pergi tu orang panggil Maghazi. Hak dia tak pergi, dia hantar sahabat-sahabat dia saja, hak tu orang panggil Sariyah atau Saraya. Berapa kali Nabi SAW pergi perang, dan berapa banyak semua pasukan tentera yang dihantar oleh Nabi SAW untuk pergi perang. Itu kalau nak tengok tengok dalam nota Bukhari juga, tapi untuk jilid yang kedua, iaitu Kitabul Maghazi. Banyak notanya pun berapa. Tengok situ. Di situ kita bincang dengan lebih panjang, sebab secara khusus ia membincangkan tentang peperangan. Yang kedua, keharusan memohon pertimbangan ketua agar melakukan sesuatu yang ada kebaikan. Komalah itu seperti itu, baik daripada segi agama maupun dunia, para pengikut atau rakyat jelata. Di sini kan ada sahabat kata, alangkah baiknya kalau kau berhenti bersama kami di hujung malam ni, kita berehat. Sahabat cadangkan gitu. Ini daripada sini ulama-ulama buat kesimpulan bahawa orang bawah-bawah boleh syur, bagi pengusyuran, bagi cadangan kepada ketua untuk memilih sesuatu langkah yang ada kebaikan untuk pengikut. Tidak salah. Tidak kata dalam Islam ni pemimpin ketua ni ikut dia saja, tak boleh nak bagi cadangan apa. Tidak. Maknanya kalau orang zaman lain ni kata demokratik lah, demokratik. Ayalah, nak pakai istilah tu, kata saya pakai takut jadi orang kata terpengaruh dengan orang lain pula. Tak apalah waktu tu, tak saya pakai pun tak apa. Tapi cara Nabi SAW gitulah. Dia dengar pendapat orang lain, dan tu walaupun dia kata aku takut tidur lah, tinggal sembahyang, walaupun begitu dia tunggu juga, dia ikut. Itu cara Nabi SAW. Tidak kata dah tentera agak jadi kasar belakang. Tak ada dah lembut tu, buah lembut tu dengan pengikut, dengan anak buah. Tidak begitu Nabi SAW. Kalau kita kan tentera kan kira main pajak saja kadang-kadang. Tidak begitu Nabi. Tidak. Walaupun dia tidak buat sampai begitu, sahabat-sahabat ni pergi perang sanggup mati, bersungguh-sungguh. Kalau nak kira tak ada gaji, tak ada gapo, tapi sungguh-sungguh. Itu difaham daripada hadis ni lah. Sebab ada ketua tu, ketua perang kau ataupun ketua dalam masyarakat. Rakyat jelata mana boleh. Jadi kira-kira sahabat tadi tu tidak disebut siapa. Tak kira lah siapa pun, pakat mana, kedudukannya setara mana pun, pemimpin yang baik dia akan mendengar cadangan, dan akan meraihkan pendapat pengikut dia. Itu pemimpin yang baik. Kalau dia tebal, dia lambil-lambil masa, orang tak suka. Kalau pemimpin ni dia buat cara dia, tak dengar apa orang. Orang tak suka. Bila-bila masa pemimpin yang disukai oleh rakyat, iaitu dia dengar, boleh bicara, kata boleh bicara. Yang ketiga, pemimpin atau ketua seharusnya meraihkan sesuatu yang membawa kepada kebaikan rakyat dan masyarakat. Jadi dia kena meraihkan. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan Nabi SAW sendiri dalam peristiwa ni beberapa kali nak tumbang, ngatuk, nak tumbang sahabat sekak. Mana dan ngatuk tak kira. Cuma tak ada dalam hadis ni, tak ada dalam saluran yang lain. Ada sebut Nabi SAW berapa kali. Gitulah kita kata nak ubah pasal mengantuk. Hak tu ya sahabat bagi cadangan tu. Bukan Nabi saja, orang lain pun gitu juga. Jadi siapa habis letih, orang kata jelepet. Tidaklah gitulah. Molek meraihkan pendapat orang ramai ni sekiranya memang
ada kebaikan pada cadangan mereka itu. Kadang-kadang tidak natural, ada orang bawah dia bukan cerdik pandai pun, tapi kat buah dia tu jangan-jangan sekali tubik tu patut kena meraih. Kadang-kadang pemimpin pun tak fikir, tak telitah benda-benda lagu tu. Dia tu yang pentingnya. Kalau pemimpin tu mesra dengan rakyat, rakyat merasa tak ada keberatan, dia akan royak. Kadang-kadang orang tak royak tu rugi pemimpin tu sendiri juga. Yang keempat, keperluan adanya sikap berhati-hati dan berwaspada terhadap keadaan yang boleh menyebabkan terlepas sesuatu ibadat daripada waktunya. Jadi cara Nabi SAW tu, ini semua kita ambil pengajaran. Apa yang berlaku, apa yang Nabi kata tu bagi kita semuanya bermakna. Sebab dia kata bila orang cadangkan begitu, dia kata aku takut kamu terlepas sembahyang. Itu yang dia takut. Di sini menunjukkan Nabi SAW ni dia bimbang, dia takut, dia rusing kalau sesuatu tanggungjawab agama tu terlepas. Maknanya dia ambil berat lah. Itulah hendaknya kita pun lagu tu juga. Kita pun umat dia ni, kalau hal-hal agama jangan sampai terlepas, jangan sampai terqada kata. Kalau berlaku memanglah ada pun qada tu. Tapi kena berhati-hati, kena beringat. Daripada sini kita tahu Nabi ni sangat ambil berat tentang jaga sesuatu ibadat yang terikat dengan waktu. Begitu juga benda-benda lain yang terikat dengan waktu tu kena jagalah. Yang kelima, keharusan memakai khadam, pengawal dan sebagainya untuk menjaga keselamatan waktu-waktu penting dan lain-lain. Ni keharusan boleh. Katalah ramai-ramai tu bila kata biar akulah, suka rela nak jadi khadam, nak khidmat. Khadam tu tak tahu dah bahasa kita ni, bahasa kita berlagu tu juga, tapi asal makna dianya orang yang bagi khidmat tu khadam. Khidmat tu daripada perkataan tu khidmat. Boleh seseorang tu menyatakan kesediaannya untuk berkhidmat, atau kita nak pakai seseorang tu sebagai orang yang berkhidmat untuk kita, boleh. Tidak salah, tidak kata jadi kebesaran. Ini melambangkan kesombongan, takabur. Tidak. Dalam peristiwa ni Bilal, dan dia sanggup, pada kira-kira dia tak tidur, tak apa, dia tak tidur lah kira-kira. Jadi satu macam penyiksaan juga, tapi dia bersedia. Dia sendiri yang pelawar, kita kata. Dia sendiri yang pelawarnya. Nabi SAW terima. Mana boleh lah untuk jaga keselamatan, untuk jaga waktu dan sebagainya. Daripada sini kita boleh peluah lagi lah, kita boleh panjang lagi, peluah lagi, iaitu kita boleh ambil atau guna, kita kata setiausaha, sekretari. Itu nak bagi peringatan lah. Orang ada kalau dah sibuk kan, memang kalau dah sibuk tak ingat, tak ingat. Jadi dia tulis peringat, hari ni rancangan gini. Tak apa. Dia orang kalau dah sibuk memang tak ada. Kalau tak teringat, makan pun tak teringat kan. Dia kena sebut. Kena sebut. Ni baik wah hari ni. Kena pergi misalnya. Boleh lagu tu, tidak salah. Tidak salah. Orang yang tolong jaga waktu kita. Hak tolong jaga waktu kita, dia tolong jaga di rancangan kita kan, setiap usaha lah biasa. Boleh. Tidak salah. Cumanya setiap usaha tu ialah zaman moden ni banyak juga setiap usaha, tapi setiap usaha dua-dua dengan bos lah. Tidak, setiap usaha tu lepas tu dalam tempat yang sunyi, itu tak boleh lah. Itu kena jagalah, kena jagalah batas-batas Islam tu kena jaga. Tapi mengambil setiap usaha tu sendiri tidak salah, kalau dalam batas yang munasabah, yang terkawal, tidak ada menimbulkan fitnah. Begitu. Dia kadang-kadang setengah-setengah kerja ni, orang kata tak apa nak, orang tidak tak apa. Tapi dalam keadaan yang terkawal, semua orang nampak. Misalnya cerah, ada cermin, tak apa, pergi mari masuk, bawa air misalnya, tak salah pada dasarnya. Salah tu apabila dia bercanggah lah. Bercanggah tu misalnya
sunyi, jadi orang tak nampak. Untuk senyap ada pas setengah jam misalnya, tak boleh lagu tu. Tapi kalau ramai-ramai ada perempuan, tak apa ramai-ramai duk bincang, mesuara misalnya, walaupun seorang pun perempuan, tapi dia orang cerdik, dia duduk seorang, tak apa orang lain ramai lagi, bukan seorang sama seorang, tidak. Itu bendanya waktu yang kena jaga batas-batas syariat orang panggil lagu tu lah. Yang keenam, hadis Abu Qatadah ini menunjukkan ada, yakni disyariatkan azan sebelum mengqada sembahyang. Itulah tujuannya Bukhari mengadakan bab ini. Bagaimanapun terdapat perbezaan pendapat ulama tentangnya. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan ada azan dan iqamat sebelum mengqada sembahyang. Hujah mereka ialah hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Di dalamnya Imran menyebutkan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muazzin melaungkan azan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian muazzin beriqamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh. Jadi sembahyang ni berdasarkan riwayat yang lain berdasarkan riwayat yang lain ada sebut sebelum nak sembahyang subuh secara berjemaah tu dia sembahyang sunat dulu. Selepas bab sembahyang sunat. Ini menunjukkan dia Nabi SAW ambil berat sangat tentang sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat 2 rakaat ringkas, lepas tu baru dia qamah. Sembahyang subuh ramai-ramai. Itu dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang ni dia tak ada sebut Nabi SAW sembahyang sunat dulu 2 rakaat tu, cuma sebut subuh. Lepas tu sembahyang. Boleh jadi kita kata hadis ini hadis mukhtasar, hadis ringkas. Kalau sebenarnya supaya hadis Imran bin Husain itu ada sembahyang sunat, cuma tidak disebutkan. Boleh jadi juga sebab baru ni kita sudah bincangkan peristiwa yang macam ni telah berlaku beberapa kali kepada Nabi SAW. Ada pada kali tertentu tu dia sembahyang, ada pada kali tertentu tidak. Boleh jadi. Hak ni hak tidak. Hadis Abu Qatadah dalam Bukhari ni tak ada sebut. Tapi hadis Imran bin Husain ada sebut sembahyang sunat. Walau bagaimanapun azan dan iqamat dalam kedua-dua hadis ini ada sebut. Hadis Imran bin Husain pun ada sebut, hadis Abu Qatadah ini pun ada sebut. Daripada sinilah orang-orang yang mengatakan ada atau disyariatkan azan dan iqamat untuk orang nak qada sembahyang tu dia pegang dengan ni. Tengok kan kita ni dalam agama ni siapa benda lagu ni ada dalil, ada dalil. Ada dalil. Orang yang tak seterima, dia ada tak seterima kerana ada dalil lain pula, tak apa lagu tu, tak apa. Maka khilaf berlaku. Biasa lagu. Tak apa. Tapi ke mana-mana pun dia bukan ikut hawa nafsu. Dia kata ni saya pegang dengan ni kata ni saya pegang dengan bila kata masing-masing ada tu tak apalah, ikutlah. Itu cara atau sikap ulama-ulama Islam dahulu begitu. Ahmad, Abu Thawr, Ibn al-Munzir dan Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya juga berpendapat begini. Mana ada azan dan ada iqamat. Jika beberapa sembahyang terlepas dari waktunya, maka azan boleh dilakukan hanya untuk sembahyang yang mula-mula hendak diqada. Kemudian iqamat untuk setiap sembahyang yang hendak diqada. Kalau lain-lain tak perlu azan lah setiap kali tu. Qamat saja. Ada juga lagu tu. Ada juga qamat saja, tak ada azan. Ada juga tak ada qamat. Tak ada azan. Masing-masing ada pegangan. Masing-masing ada pegangan. Hak monaknya kita kadang-kadang buat gini, kadang-kadang buat gini, ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Boleh juga diazan dan diiqamat untuk setiap sembahyang yang hendak diqada. Boleh juga. Ini pendapat mereka. Keharusan memilih antara dua cara itu disebabkan adanya hadis yang menunjukkan keharusan kedua-duanya. Sebab ada hadis lah. Jadi kita perlu faham
Ya, ulama-ulama di beza, dia kata gini, sebenarnya dia ada hadis masing-masing. Ada hadis masing-masing. Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan tiada azan untuk sembahyang yang diqada. Tak ada azan. Hanya ada iqamat sahaja. Yang ada hanyalah iqamat untuk setiap sembahyang yang hendak diqada. Itu mengikut qaul jadid Syafi'i. Qaul qadim ada azan itu. Tapi azan itu yang adanya untuk mula-mula. Kalau kita nak qada beberapa lah. Kalau nak qada satu, sepakatan baru ni kita bicara kan. Dia bergantung kepada keadaan. Kalau kita duduk tempat lama dalam bandar ni, tak boleh. Pak kata ada azan pun dia tak suruh gitu. Ni azan ni kadang-kadang macam ni, macam berlaku kepada Rasulullah. Dalam perjalanan tertidur berlaku jauh daripada tempat tinggal hak asal tu, tempat orang ramai, jauh daripada kampung, jauh daripada kita kata bandar. Bila bangun, situ dalam keadaan itu mereka pun nak buat sembahyang yang sama, tertinggal sembahyang yang sama. Dalam keadaan itu ada ni. Adapun kalau di bandar, orang sembahyang subuh dah, dalam waktu dia kita pukul 8 bel. Apa? Kata bel. Pelik hari ni tu. Sembahyang tu tak ada bel kata dia. Sembahyang mayak tak ada juga pesing bel ni. Nah. Ni sembahyang kampung pula. Rupanya pokok dia nak sembahyang qada subuh. Tak boleh. Itu tak boleh. Tak ada siapa dia pun kata boleh mengelirukan orang. Dan itu bermakna kita berbangga ataupun kita menyatakan secara terbuka dosa kita, kesalahan kita. Itu tak boleh. Sesuatu yang tak betul, hak sebenarnya kita buat secara sulit. Hak salah tu, kita buat secara sulit, tak payah buat secara terbuka lah. Jadi nampak macam lagu mana kita nak kata, nak nyahu ke, atau nak dakwah orang biar gitu ke, atau lagu mana. Jadi mengelirukan. Tak perlu lagu tu. Boleh juga kita pakai hak kata ada, tak ada qamat ban, ada qamat saja atau tak ada belaka. Dia bergantung pada keadaan-keadaan tadi. Kita tengoklah keadaan tu sesuai dengan hak mana. Sesuai dengan hak mana. Sebab kalau sembahyang sunat orang tak qamat. Qamat pun tak usah keban. Nah. Jadi wak geger anak cucu kata, keluarga, buat apa? Ayah kita sembahyang pukul 10 semua. Tahu mana? Mesti dah dia sembahyang subuh tu qamat. Kalau sembahyang kalau tak ada qamat. Ya. Sembahyang waktu ni lah. 5 waktu ni lah ada qamat ni. Kalau sembahyang raya pun tak ada qamat. Tapi ini bukan raya kan. Kalau keadaan biasa, jadi hak semua lainnya tak sah. Baru ni kita sudah sebut dak semua lainnya. Kalau dalam keadaan lagu tu di rumah, tutup kunci pintu, tak sawi tengok, tak sawi nampak, takut jadi contoh pula. Jadi contoh anak-anak ni nak turut lagu tu. Lepas tu sekarang dia kata dia kata kita ni apa lagu tu, susah. Baik susu, benda tak molek tu susu. Walaupun kita tidak dengan sengaja, berlaku tu tidak dengan sengaja, walaupun begitu molek kita susu, tak usah dedah. Menurut qaul qadim beliau, azan dan iqamat hanya ada untuk sembahyang yang mula-mula sekali diqada. Qaul qadim Syafi'i ini pun lagu tu. Dia nak ceritalah salah satu kelebihan kita mengaji hadis, walaupun untuk mazhab. Misalnya kita tidak mengaji fiqh Syafi'i ni, tidak mengaji kitab Syafi'i, kitab Imam Bukhari ya. Tapi bila bicara ni masalah-masalah dia akan disebutkan qaul qadim, qaul jadi. Yang mana kalau orang ngaji mazhab tu sendiri ambil saja, dia tak tahu banyak. Itu kelebihan ulama hadis, dia sebut kedua, sebut belakang. Barulah kita boleh buat perbandingan. Barulah kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada beberapa pendapat. Kadang-kadang oleh kerana dia ajar hanya satu saja, jadi orang nampak macam hak tu je, tak ada dah cara lain. Seolah-olahnya Syafi'i ini tak ada serupa dengan orang lain dalam masalah, padahal hanya ada juga serupa. Itu perlu kepada cerita qaul qadim, qaul jadi.
Apa lagi dalam setengah-setengah perkara tu qaul qadim lebih kuat, walaupun qaul qadim tu pada umumnya tidak lebih kuat daripada qaul jadid. Tapi ada beberapa masalah qaul qadim lebih lagi daripada qaul jadid, atau sekurang-kurangnya mengikut tokoh-tokoh tertentu dalam mazhab Syafi'i itu, dia mentarjihkan qaul qadim. Ada kalanya gitu. Kita boleh tahu dan kita boleh tengok orang ni lagu mana. Dia Syafi'i juga, tapi oleh kerana dia kuat hadis, biasanya dia akan lebih cenderung kepada hadis. Hak ni Syafi'i juga, tapi dia tidak kuat hadis, dia lagu lain. Kita boleh tengok semua tu. Jadi bukan satu mazhab saja. Satu mazhab tu beberapa pendapat disebutkan. Itu kelebihan syarah hadis. Adapun kalau kita belajar fiqh satu mazhab, dia saja gaya. Nak boleh kerayak banyak tu, kena naik tinggi benar kitab fiqh tu, tinggi benar. Kalau bawah-bawah ni tak ada sebut sampai kita. Bawah-bawah ni misalnya kita kata, kalau kita mengaji lah sistem lama mengaji fiqh Syafi'i ni, misalnya al-ghayat wa taqrib, fathul qarib, fathul mu'in, itu rendah lagi, rendah kira tu sebenarnya. Kita rendah lagi. Gak orang ngaji lan ni hak tu pun tak ngaji. Usah kau nak ngaji dia kena fatul wahab gapo no. Jadi kalau orang dulu dia ngaji sungguh dalam dia, sekurang-kurang je fiqh Syafi'i sampai ke peringkat tu. Jadi dia aling sekurang-kurang je dalam mazhab tu. Di mana dia akan berjumpa dengan banyak pendapat. Lepas tu tengok pula kepada hasyiah misalnya hasyiah Bujairimi, hasyiah Qalyubi Umairah, apa ni yang ada bersama dengan syarah Minhajul Talibin itu. Jadi Minhajul Talibin pun tak mengaji orang lain. Benda-benda ni mengaji pondok. Itu pondok adanya. Lah ni pondok pun tak ada. Macam kita jauh je. Adapun untuk sembahyang-sembahyang seterusnya, maka diiqamatkan sahaja. Itu qaul qaul qadim Syafi'i ya. Qaul qadim Syafi'i dalam masalah ini diterjihkan oleh An-Nawawi, Hafiz Ibn Hajar, dan ramai lagi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi walaupun dia qaul qadim, tapi diterjihkan oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita perhati ni hebat-hebat ni ahli hadis saja. Pasal apa? Pasal dia ada, dia tahu hadis. Ada pun ni kalau tahu hadis, dia akan utamakan hadis. Itu kelebihan orang-orang ahli hadis ni. Macam Imam Nawawi, dia bukan ahli fiqh saja. Hafiz Ibn Hajar, dia bukan ahli fiqh saja, dia kuat hadis. Dengan sebab itu nampak dia terbuka, banyak pendapat dia tu serupa dengan orang lain, orang luar lah. Azan dan iqamat untuk sembahyang yang mula-mula sahaja itu juga merupakan mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Thawr. Menurut Ibn Battal, tiada nukilan baik dari Malik atau Syafi'i tentang adanya azan sebelum mengqadha sembahyang yang mula-mula sekali hendak diqadha sekalipun. Ini mengikut Ibn Battal. Dia kata tak ada nukilan daripada Malik ke Syafi'i ke, hak mula-mula tu pun kena. Pendapat Syafi'i ini diterjihkan oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Dia kata hak mula-mula tu pun tak ada. Nak qadha hak mula-mula pun tak ada juga bab. Adanya qamat saja. Jadi kalau ada orang pakai lagu tu, dia pakai hak Rafi'i. Ramai kan orang kita nama Rafi'i. Nah, ambil sini lah Rafi'i. Biasanya Rafi'i ini dia, kalau dia berbeza pendapat dengan Imam Nawawi, orang apa ni terjihkan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam masalah ni dia terjihkan qaul qadim Syafi'i. Mana ada. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis ni. Hadis. Dia pegang dengan hadis ni.
Sementara Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Ishaq pula berpendapat tiada azan untuk sembahyang yang diqadha. Dan ni kata tak ada. Jadi asal lagi kalau kita ngaji fiqh ke, masing-masing ada kelebihan. Fiqh tu pun dia ada kelebihan dia sendiri. Dia pergi dalam perbincangan tentang sesuatu masalah tu, pecah-pecah dia tu, dia bincang, itu kelebihan fiqh. Tetapi kita nak tengok pandangan ulama-ulama daripada mazhab lain ataupun imam-imam mujtahid yang lain sekalipun, jarang nak jumpa. Dia tak akan sebut. Misalnya Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq, apa ni, kurang sebut. Sedangkan kalau Imam Tirmizi misalnya, rajin benar sebut dia ni. Dia sebut Ats-Tsauri ni lebih dulu lagi daripada Malik, lebih dulu lagi daripada Imam Syafi'i dan lain-lain. Mana bagi dia kedudukan besar Ats-Tsauri tu, Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga selalu dia sebut Ishaq. Ni mazhab Ishaq. Dia imam mujtahid juga. Ishaq tu tok guru kepada Imam Bukhari, Ishaq bin Rahway. Dia kata tak ada azan. Jadi nak ceritanya dalam masalah ni ada khilaf. Dan khilaf ini berpunca daripada adanya hadis yang berbeza-beza. Ada yang sebut ada ba', seperti hadis yang kita duduk baca ni. Ada yang sebut tak ada. Yang ada hanya qada' saja. Ada yang sebut tak ada semua ni. Ini dah menjadi pegang pilihan masing-masing lah. Sebab kita kata tadi, untuk kita kegunaan ada berbagai-bagai ni, kita tengok hak mana benda sesuai dengan kita. Sebab kata tadi lah, kalau nak anak ni tahu, cucu tahu, siapa-siapa sekeliling ni tahu kita duk qada semaya, tak perlu. Takut jadi contoh yang tidak baik kepada dia. Supaya kita kata orang isap rokok lah, orang isap rokok, dia larang pun, dia isap rokok, anak dia tengok. Itu dia memberi kesan yang buruk, tak baik ke mana-mana pun. Tak usah lah. Bukan kita setuju, tidak setuju. Cumanya kalau katakanlah nak isyak juga, nak isyak juga lah, nus lah. Sebab benda tak boleh. Jangan weh orang apa, jangan weh orang boleh bau gitu. Allah ni alhamdulillah cerdik-cerdik dah juga. Itulah, kalau dia asuh masyarakat ni pun sikit-sikit dia akan jadi kau cerdik. Kau faham benda tu. Kalau dulu biasalah, olah-olah rokok ni, olah-olah kau isap depan, tak rasa muh atas muka pun. Lah ni tak ada dah, kita tak boleh tengok dah lagu tu. Mana masing-masing beradab, jaga orang lain, jaga hati, tidak dekat. Begitu juga ni pun sama lah. Sama lah. Tidaklah kerana kita nak jaga ni, pasal sebut dalam hadis tu, lepas tu siapa meninggalkan kesan buruk pada orang lain, kita nak buat, bukan cara lagu tu. Tak sebuat lah kalau lagu tu. Tak sebuat. Jadi pakar ni lah kata tak ada ba', tak ada khabar, semaya gitu. Semua ni kita sebut ni bukan nak ajar orang buat belah tu, tidak, nak bermudah-mudah, tapi sedapat mungkin kita jaga, jangan kesan buruk daripada perbuatan kita tu kena pada orang lain pula. Tu je. Itu dari segi kelebihan, ada banyak pilihan tadi. Yang ketujuh, hadis ini juga menunjukkan sembahyang qada kerana sesuatu keuzuran tidak mesti disegerakan. Hadis ini juga menunjukkan sembahyang qada kerana sesuatu keuzuran tidak mesti disegerakan. Yang ketujuh, sebab Nabi SAW kan, cuba kita tengok. Wahai Bilal, sesungguhnya Allah mengambil habis. Wahai Bilal, bangunlah, laungkan azan untuk mengajak orang ramai bersembahyang. Setelah berwudu dan matahari sudah naik agak tinggi, sinarnya juga sudah agak cerah, ketika itu barulah Nabi SAW bangkit bersembahyang. Mana tidak kata sembahyang selalu. Jadi sembahyang ni kalau nak qada tidak selalu pun tak apa, tidak kata dosa pula. Kada lambat tu, lambat sikit pun tak apa.
Apalagi kalau kita lambat tu dalam usaha kita nak menyiapkan diri untuk sembahyang. Lagilah tak apa. Misalnya kita nak buang air, kalau tak buang air tak selesa pula. Jadi buang air dulu. Macam ni. Dia tidak kata gaduh nak sembahyang. Segala yang menyempurnakan sembahyang dibuat oleh Nabi SAW. Macam di sini abang air sembahyang. Kalau mengikut mazhab Hanafi, dia kata sini sebab tak boleh masa tu tengah naik matahari. Selagi tak naik dalam 20 minit selepas naik matahari tu tak boleh. So kalau maya pun tak usah. Sebab tu yang Nabi tunggu ni, dia faham gitu. Tapi orang lain tak faham gitu. Orang lain kata ia jadi lambat sikit tu untuk menyiapkan diri nak sembahyang. Sebab bukan ramai kan, nak boleh dapat sembahyang sekali bersama dengan bandnya, dengan qomatnya. Kalau mengambil kira riwayat yang lain, sembahyang sunat dulu. Jadi ini semua tidak cepat lah sembahyang tu. Sembahyang hak sebenarnya nak diqadha tidak cepat. Walaupun tidak cepat, dibenarkan. Sebab apa? Sebab hak lain-lain yang kita buat tu untuk menyempurnakan sembahyang tu, untuk menyempurnakan sembahyang tu. Kalau kita kata tak ada semua tu, lambat sikit pun boleh juga. Mengikut ada khilaf lah. Mengikut setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Kalau nak lambat tu ya. Kalau kerana keuzuran tidak mesti disegerakan. Yang ke-8, keharusan mengqada sembahyang dengan berjamaah. Dapat kita faham daripada hadis ni, boleh sembahyang, bahkan elok bersembahyang tu jika dalam keadaan tadi, jika dalam keadaan seperti yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam keadaan dalam masyarakat umum, dalam anda gitu, tak elok pula. Tak elok pula kita buat secara terbuka dengan band, dengan gapo tu di Masjid Muhammadi pula band tak. Tu tak elok buat lagu tu. Tapi dari segi nak qadha sembahyang berjemaah tu boleh dalam masjid pun. Boleh, tidak kata kena padai lagu ni di luar daripada masjid. Masjid pun boleh. Katakanlah dia banyak berlaku benda-benda macam ni. Kalau orang mari daripada luar negara, kadang-kadang tak ada gaduh tu nak sembahyang tu kan. Dia masalah masa tu, kapal terbang kau gapo kan, jadi akan terlepas masa tu. Jadi bila begitu ramai-ramai ni kan, pergi di musalla kau di masjid kau, kita kata dekat-dekat tu, boleh nak sembahyang berjemaah. Boleh nak sembahyang jemaah, tak jadi masalah. Sebab apa? Orang pun tidak beri perhatian sangat di situ. Sebab ada yang jamak, ada yang kosong, macam-macam. Orang tak kisah sangat tempat lagu tu. Tapi kalau tempat yang memang bukan tempat perjalanan lah, bukan musalla atau masjid, tempat-tempat lagu tadi, dia mungkin menimbulkan kekeliruan, dan meninggalkan kesan yang tidak baik. Jadi kita kata lagu ni sesuainya orang-orang dalam perjalanan lah, khususnya orang-orang dalam perjalanan. Yang ke-9, antara hikmat berlakunya peristiwa tertinggal sembahyang subuh beberapa kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyedarkan manusia bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Beliau juga seperti manusia-manusia lain terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi apa yang jadi berlaku begini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalau kita kata tinggalkan sembahyang dengan sengaja tu dosa besar. Melewatkan sembahyang dengan sengaja sampai keluar waktu tu pun dosa besar. Tapi apa benda dosa besar dia orang panggil dosa ni telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya satu, dia bukan sengaja. Itu bukan sengaja. Yang kedua, pasal ni lah, nak bagi tahu biar jadi tengok belakang. Lagu ni Tuhan kau? Tidak Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam sejarah manusia ni, berapa ramai nabi-nabi itu
lama kelamaan pengikut dia tu anggap sebagai Tuhan. Jadi lagu tu. Sebab tu dalam Islam ni dia kemah sangat nak jaga tauhid, jangan sampai jadi syirik. Jadi banyak tempat lah, banyak tempat kita tengok sini gitu, ada semua peringatan untuk menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni walaupun dia lebih pilihan Allah, tapi dia manusia. Dia tidak sebahagian daripada Tuhan ke, anak Tuhan ke, tidak. Kekasih Tuhan, ya. Tetapi orang yang dikasihi Allah, kekasih Tuhan pun boleh berlaku benda-benda lagu ni. Boleh berlaku. Sebab apa? Sebab dia tetap manusia. Bila kata manusia, segala sifat manusia tu adalah. Jangan-jangan tak ada beza daripada manusia lain, itu tak kira jangan-jangan tu. Kira hak umum. Mana kalau tak makan lapar, dia lapar juga. Kalau terdedah kepada kena juga. Kalau sihir kena juga. Cuma kuat tak kuat tu cerita lain tu, tak apalah, tapi kena juga. Tidak kata orang lebih-lebih ni, Swarabi ni dia selamat daripada benda tu. Tidak. Sebagai manusia dia kena penyakit apa, dia kena demam, selsemo dia kena, pasal selsemo kita ni. Dia ada syaratnya, penyakit itu tidak mengaibkannya. Itu syarat. Kalau penyakit itu mengaibkannya, tak ada, kena percaya tak ada. Misalnya kata apa, Nabi Ayub tu, Nabi Ayub tu sampai kena penyakit kulit tu, dah teruklah, bau busuk, orang duduk jauh tak boleh mari dekat. Dia garu sampai tulang, rapat tulang. Garu. Tu Nabi Ayub. Itu cerita dongeng sebenarnya. Tak boleh buat pegangan. Yang sebenarnya tak sampai ke situ. Penyakit dia tu tidak menjijikkan. Orang tidak jadi lari, tak boleh masuk dekat. Jadi tidak sesuai dengan kedudukan sebagai seorang rasul, yang mana kerja dia ialah menyampaikan agama, membimbing masyarakat. Nak bimbing lagu mana lagu tu? Kalau lagu ni tak boleh, tak mungkin. Nabi-nabi tu ada benda-benda macam tu. Begitu juga kalau kita kata kena sihir tu siapa teruk lah, siapa lupa tanggungjawab dia, tidak menyampaikan agama, siapa begitu, tak boleh terima. Jadi kalau sihir kena kepada Nabi ni macam demam gitu je, itu tak apa, boleh lagi diterima. Itu pun setengah-setengah pertikai kan. Tak apalah kalau kita terima hak kata ada kena pun dia tidaklah sampai apa dia terlupa ke nak sembahyang, tak ada. Tak pernah lagu tu sampai terlupa sembahyang kerana kena sihir. Kalau terlupa dalam sembahyang tidak sambil sihir tu ada terlupa baca Quran, lepas tu dia lakak, itu ada. Tapi bukan kerana sihir, bukan pada masa tu. Itu kena jelas. Jadi benda ni macam terlupa, sakit, apa dia sedih, semua ni sifat-sifat manusia. Lapar, sifat-sifat manusia. Sifat-sifat ni ada. Sebab apa? Sebab dalam Quran dia sebut innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia serupa kamu dari segi kemanusiaan, bukan dari segi pangkat lain, dari segi kemanusiaan. Sebab kita kata orang yang hebat lah, ahli fikir, kau saintis, kau hebat-hebat, dia manusia juga. Dari segi kemanusiaan tu sama, cuma dari segi lain dia ada kelebihan lah. Begitulah juga dengan Nabi-Nabi ni. Dia tetap manusia. Sebab apa? Yang jadi kadang-kadang kita tak faham je apa yang ulama tu teka-teka faham. Ni dia ada macam pahaman berilui. Hak semakin dapat kayanya siapa pak kita ni. Hak sebab-sebab hijau tu kau ramai panggil mari, dia tak tahu. Ceritanya. Demon ni dia percaya Nabi ni nur, bukan manusia biasa. Nabi ni nur, bukan manusia biasa. Nabi ni ada semua dalam majlis ni. Dia ada dia ni. Dia percaya gitu. Nabi tahu belaka. Kalau lepas dia mati dia tahu belaka.
keadaan umat dia. Jadi dia kepercayaan dia kepada hadir dan nazir. Dia duk tengok sama umat dia. Dia tengok. Nampak belakang. Jadi ni bui kepada Nabi tu sifat-sifat ketuhanan dah tu. Bukan sifat manusia dah. Mengeluarkan Nabi tu daripada sifat manusia. Sedangkan dalam Quran sebut bashar. Basharun ni manusia. Mithlukum. Bashar tu serupa pula. Serupa kamu lah. Tapi serupa pun itu yang kita kena tengok tadi tu. Kalau serupa lagu mana? Nak kata serupa betul-betul, kalau orang lain sakit teruk, sakit sampai menjijikkan dia gitu, tidak gitu. Dari segi sakit tu ada, lapar tu ada, ada segitu, ya ada. Nak kata Nabi ni tahu segala perkara, tak ada, tak betul lagu tu, faham lagu tu, bercanggah dengan Quran. Lepas tu kalau kita baca hadis ke Quran kata Nabi tak tahu, dia kata tu dulu, dekat dia nak mati Tuhan buka habis rahsia kepada Nabi. Itu fahaman dia. Hak ni kan bahaya ni, lama-lama dia jadi sebuah Kristian. Anggap Nabi ni Tuhan, ada unsur ketuhanan. Itu bahaya. Ni fahaman bahawa Nabi ni tak ada bayar ke apa ni. Bawa dia lah. Yang je bawa je. Bawa dia kuat benar tu. Bawa tu. Nabi tak nak bayar. Sebab apa? Nak ada bayar. Muka dia tu nur dah. Nak ada bayar lagi mana? Dia dah tu fahaman. Ini fahaman yang salah. Jadi benda-benda macam ni nak rakyat Nabi tu manusia. Sebab tu berlaku kepada dia begini. Lepas tu dia fahaman teruk ni, fahaman berdiri ni. Nak kokoh ada dah. Sebab kita dulu kita rakyat saja gitu ya. Tiba-tiba boleh berlaku. Dia anggap wali-wali ni memang hujam dah lah wali-wali. Allah yang saling sama ni. Apa dia kata kain tudung kubur. Saling sama. Ni awak bayar dia. Lepas tu ambil awak kelik tu. Hak dulu tu ambil. Guti sikit-sikit seorang awak kelik ambil berkat. Ni banyak ni benda lagu ni bukan setepat ni. Tempat kita tak ada lagi muncul. Tak tahu takut ada dalam ni. Senyap-senyap tu. Tapi kalau luar negara, Mesir ada, Turki ada, Pakistan ada, India ada belakang. Iran tu tak kira dah laut tu. Memang lah. Dahsyat lagi dia muka ada buah syiah ke apa pula. Sebab kubur-kubur ni, dia demon ni dia kenal kalau dalam masjid tu ada kubur. Padahal Nabi tak boleh buat masjid atas kubur. Dia pisah cari kubur tu dia buat masjid. Pelik memang. Kubur ada dah. Dia kubur orang wali lah. Dia cari orang lagu tu. Jadi kata dia, kalau kubur wali tu ada semaya tu jadi fadilat dia lebih orang-orang semaya kat situ. Benda ni saya tengok pergi di Jordan ada. Pernah masuk dalam masjid Gaudiya tu. Ada kubur dalam tu. Apa buat ni dia pergi, ada kubur dalam tu. Dia tidak nak gomo sah pertama no. Dia nak duduk di belakang kubur. Dia ngadak kubur kata, ngadak kiblat kata. Dahsyat. Ni faham berlui. Faham berlui lah. Lepas tu tabur bunga tu, kat bunga laku dah. Lepas lama tu petang ada dia ambil lah bunga, dia ambil buat berkat, ambil berkat. Ambil berkat. Jadi kononnya ada bunga ni jadi banyak lah boleh menyelesaikan masalah. Tu kepercayaannya. Dia nak buat gitu juga ke kubur Nabi tu, tak berjaya. Sebab tu dia marah sangat kepada kerajaan Arab Saudi. Dia Wahabi ni dia buruk sangat. Sebab apa? Sebab Wahabi lah menggagalkan usaha mereka. Orang tak faham ni. Wahabi terang lagi buat khabar tak tukar. Bahaya dia polis ni. Dia selamat. Dia jadi selamat. Tujuan ya Allah, dia kata gap, ya Allah saya molek kubur. Nabi tu kubur, dia duduk dalam masjid dia. Dia buat ikut tu. Sebab dia kita kata molek kubur duduk dalam masjid. Nabi tu kata kedai kubur dia dalam masjid. Dia tidak faham. Hak tu cerita lain. Masjid Nabi ni dulu rumah dia tu duduk tepi masjid. Lama-lama bila besar masuk dalam rumah dia tu. Rumah dia tu tidak jadi masjid. Tu tanah kubur. Coba kubur tu duduk dalam masjid, dalam
Bila nak besar, kalau tidak taklim besar. Dan tepat tu tidak masjid, tetap kubur. Dan tujuan dari segi hikmahnya kita kata biar berlaku gini, iaitu Allah SWT nak membuktikan kepada dunia, kepada manusia, bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang dapat menjaga tauhid, yang tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan. Bukti cuba tengok Muhammad, betapa sayangnya umat Islam, betapa dia kita kata rindunya umat kepada Nabi, tapi dia sampai masa semaya dia tidak tuju situ, dia pergi. Dan tak ada pemujaan, tidak support agama-agama lain, Nabi-Nabi itu jadi Tuhan. Agama Islam boleh bertahan sebab apa? Sebab ada semua peringatan menunjukkan Nabi ni manusia, bukan Tuhan. Jadi kedudukan dia tu, walaupun kata zahirnya nampak macam dalam masjid, dia terpelihara juga. Tidak kata umat ni terdedah kepada kesyirikan. Kalau ada orang nak buat apa, ada hak bantah, hak larang, hak kawal keadaan tu. Itulah yang berlakunya kepada Nabi kita. Ini menunjukkan bukti bahawa Islam tu agama tauhid sungguh. Tengok Nabi dia tu sahabat tu, tak ada orang puja, tak ada orang pergi sembah. Tapi kalau nak kira hak kecenderungan, hak minat ala gitu tu banyak. Tak boleh ke dia lah. Sebab tu dia buruk kerajaan Arab Saudi tu nak biar jatuh, nak naik waktu. Bila naik waktu dia boleh buat apa saja. Maka akan berlakulah seperti berlaku kepada orang-orang kafir. Tu ceritanya. Kita tu era orang sorok, kita sorok kata tak tahu gapo. Tak tahu gapo, kalau jatuh waktu jadi lagu mana? Hak mana nak naik? Hak naik elok kita buku apa ni, bunga kubur Nabi pula tak. Sudah kerja dah kalau wak besar, kubur besar. Ni tak ada kubur Nabi walaupun kita dalam masjid dia tak ada kubur. Dia tanah gitu je kalau tengok tanah. Dalam sejekang gitu je lebih naik. Tu menunjukkan selamat umat ni. Jadi dia tetap ada sifat-sifat kemanusiaan. Yang ke-10, berlakunya peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh meredakan keresahan jiwa umat yang taat. Justru mereka sedar akan besarnya kemungkinan terlepas sembahyang subuh dalam waktunya setelah seseorang tidur dengan nyenyak dan keletihan. Jadi berlaku kepada Rasulullah begini ni, apa hikmah? Salah satunya hak tadi, nak menyatakan dia ni manusia, bukan Tuhan. Yang kedua, nak meredakan keresahan umat. Kita ni tak ada gapo kalau terlepas sembahyang apa sengih-sengih suka lah, tak ada gapo. Nah, setengah-setengah orang tu jerit. Dia ada lagu tu. Jerit. Hak tinggi lagi boleh jadi pasal. Pasal. Sedih. Sedih. Kita mungkin tidak mengalami suatu keadaan supaya dia yang kita tidak jadi gitu. Ya dia gitu tidak ada hal dia sendiri. Jadi orang ni jadi reda. Tidaklah kata jadi lebih-lebih, lebih sudu dari garpu, lebih koli daripada bos, kata dah. Tidak berlaku gitu. Cuma tengok Nabi, adakah dia jerit, dia gelepar kau kita kata dah, guli bating kau situ? Tak ada, dia tenang. Dia tenang kan. Hak lagu tu naknya. Jangan doa-doa kita kalau nak jaga sangat. Moga kita ni manusia kan. Sekarang bila ada contoh ni, Nabi ada, padahal dia habis cakap nak jaga lah tu. Dia tu dia kata hati dia tak tidur, mata dah tidur, pun kena juga. Apatah lagi kita. Jadi tak salah doa-doa. Setengah-setengah orang tu kalau dia melakukan kesalahan kan, ini ajaran setengah-setengah orang sufi. Dia akan terjejak mata dia, dia tak sempat tidur. Regai mata dia ni, dia tak boleh tidur. Dia akan hukum diri dia, seksa diri dia. Ada setengah-setengah kalau kita baca kitab-kitab orang sufi ke tak, dia gantung kaki ala kata, kepala ke bawah, dia pajai diri dia kerana dia telah cuai
dalam melakukan sesuatu tuntutan kamu. Adakah Nabi SAW ajar lagu ni? Itu persoalan. Cuba kita tengok Nabi buat lagu mana. Adakah jerit pun tak? Cuba dia buat apa yang dia setengah tu kan? Itu contohnya. Tak usahlah duduk lebih-lebih menyeksa ke diri kerana kita kononnya terlepas melaksanakan sesuatu, tanggungjawab agama sampai hukum diri kita. Itu bukan cara Islam. Tak pernah Nabi SAW buat gitu. Bahkan Nabi marah ada sahabat dia tu kerana perasaan macam tadi lah, duduk gantung, ikat tali di atas tu, duduk semaya, tak sempat tidur. Nabi marah, suruh cabut, pecah semua. Bukan lagu tu cara. Ini menunjukkan Nabi tak kena cara lagu tu. Kalau sesiapa ada buat, ikutlah, tak kira lah atas nama siapa, kumpulan mana pun, itu tak betul. Tidak mengikut cara Nabi SAW. Kita kena ikut cara dia. Dan benda nak ceritanya benda-benda tidur ni, kelemahan manusia. Tidur ni separuh mati lah. Bila tidur tu tak tahu gapo dah manusia ni. Sebab itu berlaku kepada Nabi SAW 2-3 kali sekurang-kurangnya, berdasarkan hadis yang jelas. 2-3 kali berlaku kepada Nabi, bukan sekali. Ni akan datang kita akan tengok pula. Nabi terlepas pula semaya asar pula, Zuhur, asar, Maghrib terlepas pula. Akan datang kita akan jumpa. Imam Bukhari akan dedahkan pula. Hak tu tak tidur, tapi kerana kesibukan pegang, tak boleh nak berhenti semaya. Ada juga dia kesal juga, tapi dia buat kan qada je, tak ada kata gelepar boleh bating, ambil pasir cuah atas kepala, tak ada lagu tu. Ni orang Islam lah ni, nama Islam ni, alhamdulillah tempat kita ni tak ada benda-benda lagu tu. Tapi kalau kita pergi luar negara, kejut tengok, kejut cara dia tu, bila dia bersalah lah mengikut agama, teruk kita apa gini mu. Rupanya gini misalnya terlepas semaya ke ataupun gabung-gabung siapa gitu, rabuk-rabuk baju ni, rabuk-rabuk topik, no, bukanlah itu caranya. Tenang sajalah, semula jagalah, jangan berlaku gitu pun nak sedaya upaya kita usaha berlaku juga nak gana. Nak gana itulah, minta Tuhan ampun. Hak tu lah yang Allah SWT ajar kita tu, melalui Nabi dia. Selain daripada sembahyang fardu, ada lagi sembahyang lah. Nak tampung lah tu. Kalau ada kekurangan apa-apa tak sempurna atas sembahyang hak fardu tu, boleh ditampung dengan hak itu tujuan. Supaya juga puasa fardu. Lepas tu dia ada pula hak sunat-sunat. Untuk apa? Untuk menampung, untuk tampung, menyempurna, melengkapkan hak kurang kalau ada. Jadi kita tak payah dah kata setengah-setengah kita kata jadi kau sembahyang nak buat semula jadi wasuah, nak buat beberapa kali tak boleh. Sembahyang sekali ya. Kalau Zuhur sehari tu sekali, tak boleh 2 kali, dia tak wui. Tak salah kita kata serah tak sempurna ke, kau nak buat semula, tak boleh. Hak boleh buatnya sunat, hak tu lah boleh tampung. Tak payah nak fikir nak ulas sembahyang pula. Salah kalau buat gitu. Dia setakat mana hak kita jadi-jadilah, serah ke dia. Itu urusan dia. Kelemahan kita, kekurangan kita, dia tahu. Sebab itulah dia ajar dalam bentuk lain. Semua kan cuba kita buat sembahyang, dia ada hak sunat selain daripada hak fardu, untuk tampung lah, untuk menyempurnakan, melekatkan mana hak kurang. Puasa lagu tu juga untuk menampung lah. Zakat hak fardu, ini ada lagi sedekah, infak lain, untuk menampung lah tu. Selain hak fardu, haji hak fardu, selain daripada tu sunat lagi, buat kerja haji beberapa kali, umrah kau kita kata hak tu. Jadi kita tak usah duduk mungkin kata tak jadi sebelah nak pergi surah tak jadi, tak boleh lagu tu. Buat sekali asalkan zahirnya, tak boleh nak sebut mana membatalkan, sudah. Lepas tu kalau ada kurang-kurang, buat semula hak lain sudah, hak sudah. Itu caranya, cara Nabi begitu. Jadi hilanglah keresahan itu. Ini penting. Sebab apa? Kalau tidak yang berlaku kepada orang jadi gitu tu apa?
Sebab dia tak ikut paduan. Nabi lagu mana? 2-3 kali berlaku. Lagu mana? Dia tak ada lah siapa nyupoh sahabat dia pasal tak erti. Tak ada lagu tu. Nabi dia beradak lembut. Cuma dia paling tinggi dia kata, mana hak mu kata tadi? Hak mu kata tadi. Tak apa, saya akan kejutkan. Mana hak mu kata tadi? Bila royak gitu dia pun royak. Rahsia lain pula, dapat ilmu lain pula. Rupanya ruh kita ni Allah bukan. Jadi situ kita sudah bincang kan, ruh ni ada berapa jenis. Kita sudah bincang dah tu. Dapat ilmu lain pula. Bila-bila berlaku kesalahan, kesilapan, ketelanjuran, dia ada benda lain tu hadap di samping. Kita kena ingat kita pun gitu juga. Kita pun gitu. Jangan ingat Tuhan nak murka saja. Hikmat lain banyak lagi. Setengah-setengah kan dia rasa kalau begini ingat Tuhan murka selalu. Kalau tak hujan kan Tuhan murka selalu. Panas sikit kan Tuhan murka selalu. Tak boleh gitu. Bukan gitu cara. Sikit-sikit kita nak kait dengan murka dia. Sikit-sikit kalau kita senang apa, kaitkan dengan redha dia. Macamlah kita tahu hak sebenarnya. Hak sebenarnya macamlah kita tahu. Dengan sebab ni, dengan sebab kita sembahyang, dengan sebab ni Tuhan redha. Tahu mana? Itu urusan dia. Cuma dia ajar cara kepada kita. Kalau tak ada hujan, sembahyang minta hujan. Ada ikhtiar lain, pemeliharaan awak, Allah sama dia layan. Tu je. Tak ada kata duduk kata gini-gini ni. Tak boleh lagu tu. Kalau betul orang kafir ada hak senang. Hak tsunami kena negeri kita. Nak mana? Tuhan murka kita tu lah. Jadi benda-benda lagu tu dia boleh berlaku di mana-mana pun. Dan tidak membuktikan orang ni Tuhan murka. Tak mesti. Jangan kita kata lagu tu selalu. Kalau orang mati aksiden dia hancur lembu, kepala otak tubik, suku duduk, kita pun kata tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu sahabat-sahabat orang mati, apa orang kata tak ada rupa dah. Tak ada rupa dia. Sehingga sahabat-sahabat pun tak usah tengok layang, tak usah tengok Jabir tu. Mu akan sedih kalau tengok, tak usah tengok. Siapa setara tu? Dia lagu mana? Dia tak boleh kira atas zahir. Kalau kira atas zahir, kita ni kan percaya kepada ghaib. Percaya kepada ghaib tu benda-benda lagu tu lah. Walaupun zahirnya nampak tak molek, tidak semesti tak molek di sisi Allah. Kalau dapat molek, tidak semesti molek. Sebab tu Nabi marah. Kalau kata dia ahli syurga, dia marah. Tak boleh mutawakan. Dia marah. Dia tak boleh buat keputusan gitu. Ini bukan urusan kita. Yang ke-11, orang yang terlepas sembahyang dalam waktu kerana sedar dari tidur tidaklah berdosa, kecuali jika ada kecuaian di pihaknya. Kalau kata orang yang terlepas sembahyang dalam waktu kerana tidak sedar dari tidur, itu tak berdosa. Sebab apa? Berlaku kepada Nabi. Nabi ni dia maksum. Tu akidah. Dia akidah. Bila-bila cerita lagu ni pun dia ada akidah tu. Cuba perhati molek. Berlaku kepada Nabi. Kalau benda ni berdosa, tak berlaku. Sebab dia maksum. Maksum ni terpelihara daripada dosa. Kalau berdosa, mana dia juga berdosa. Maksum kan dia lah. Tidak berdosa. Orang lain pun begitu juga. Sebab apa? Ada hadis. Berapa banyak hadis ni. Allah SWT tak kira apa nama ni, berlaku pada ketika tidur. Dia tak kira, terlupa, tak kira. Ataupun dalam keadaan seseorang itu dipaksa, ditekan, jadi dia buat sesuatu tu, Tuhan tak kira salah waktu tu. Innallaha tajawaza an ummati, tu hadis tu lah. 3 perkara. Allah SWT maafkan pada lagu ni. Dan ini menunjukkan kalau tidak sengaja lagu tu tidak dosa. Kalau berdosa, benda tu tak berlaku pada Nabi SAW. Sebab dia maksud. Tapi ini bukan khusus untuk dia. Orang lain pun gitu juga, tak dosa juga. Benda tu, keadaan tu tidak dosa. Tapi kalau dia cuai, duk tengok cerita dah, siapa kulit 4.5 dah. Kalau tempat kita dah siapa pukul 4.5 masa terletup ingat tu tak sedap. Tu cuai kali kita.
Jual gitu. Walaupun kita kata tak jual, kita pasal dah apa ni jet tu, kocin jet dah, tak dengar. Kalau dia dengar tu pelajar, dia tak dengar. Atau petangan tu kita kabar tak sedar pergi tutup. Dia tak sedar, padahal dia sendiri tutup. Jual ke mana-mana. Sebab itu Nabi kata laisat tafritu fil naum, walakin at-tafrit fil yaqazah. Kecuaian tidak terletak pada tidur, kecuaian terletak pada jaga. Ketika kita sedar kita jaga dia. Pasal mana kita tidur? Situ tidur dah. Pasal dia dah jadi lagu tu kalau tidur lewat. Begitu juga ni kalau keadaan tertidur, terlupa supa juga. An-nisyan, terlupa tak apa. Kalau terlupa, kita kata semaya, tak semaya, lepas dah waktu, tak apa, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kemudian ini tajuk baru, tajuk baru. Rasa sekat tu dah juga. Kita pun rasa tak sedap ini. Nak jadi selsema. Cuba kita bicara, insyaAllah. Kalau ada tak puas hati atas masalah ni. Ada soalan mungkin. Ya. Klinik rokok. Apa? Klinik rokok. Klinik jampi. Ruqyah. Rokok. Ya. Adakah dia adalah bid'ah untuk kami? Boleh tak kita kata bid'ah? Klinik rokok. Sahabat yang mati dalam peperangan, lepas tu Nabi kata dia masuk neraka kerana dia mencuri lela. Jadi dia bagaimana status sahabat tu? Ada. Kemudian ayat hamba, ayat takbir Allah, pembebasan hamba, seakan macam tidak ada fungsi tamilan. Bagaimana? Ya, ada dua tiga soalan yang dikemukakan oleh saudara kita. Yang pertama berkenaan dengan klinik ruqyah, klinik ruqyah. Bomo jampi dengan cara Islam lah, kita kata cara betul. Itu dia katakan ruqyah. Bid'ah ke tidak? Kalau nak kata bid'ah dari segi bahasa, ya. Tapi dari segi hakikat syarak, dari segi benda tu ada asal dia, pernah dibuat, Nabi sendiri buat, sahabat-sahabat pun Nabi suruh pergi cari orang. Jadi itu tidak termasuk dalam bid'ah. Satu, dia bukan perkara ibadat. Yang kedua, memudahkan. Kalau tidak payah, kalau setepak gitu senang. Kalau boleh diatur lah. Sebab kita kata semaya tarawih, supaya ada len itu tak ada sampai Nabi len penuh sepanjang bulan puasa. Tapi asas dia ada. Asas dia ada. Nabi buat berjemaah di masjid, ada belaka. Jadi kita tak boleh kata bid'ah. Sebab tu Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hadhihi. Hak ni lah sebaik-baik bid'ah. Dia kata bid'ah tu dari segi bahasa. Sebab tu kata dari segi bahasa boleh jadi boleh lah. Sebab benda tu secara khusus zaman Nabi tak ada klinik khusus untuk orang jampi kan, memang tak ada. Tapi asas dia ada. Oleh kerana ada asas dia, kita tak boleh kata ini termasuk dalam bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kepada sahabat tu, dia kata sebut ahli neraka. Ini betul. Betul. Dan apa dia hadis itu sahih, bukan satu dia banyak hadis yang macam tu. Dan ini menunjukkan sahabat pun tak ada jaminan juga kata masuk syurga terus. Tak ada jaminan. Kalau dia ada kesalahan, dia pun kena juga. Sebab tu mereka pun takut
nak melakukan maksiat, nak melakukan kesalahan, kalaulah dia ni jamin belaka, selesai belaka, syurga belaka, buat ke mana, tak ada dah takut. Dan ancaman tu bukan Nabi khususkan untuk orang kemudian, kepada mereka juga kena. Jadi kita terima, dan Nabi SAW kata dia ahli neraka lah. Cuma neraka ni, ahli neraka tidak semesti makna kekal. Kerana kesalahan tu dia masuk neraka. Bila habis kesalahan tu, suci, keluarlah daripada neraka. Bukan bermakna kalau kita kata masuk neraka tu Nabi mengatakan dia tidak Islam. Tidak. Supaya juga sahabat yang ada yang bunuh diri, dia tak pergi sembahyang, tak mesti, tapi dia suruh sahabat dia pergi sembahyang, makna dia Islam. Dan dalam hadis sebut orang yang bunuh diri ni kekal dalam neraka. Jadi termasuklah orang tak kira sampai dia. Tapi kekal tu dengan makna apa? Sebab ada berapa banyak hadis yang menyebutkan orang Islam ni dia akan keluar juga daripada neraka akhir. Jadi termasuklah tu. Jadi maksud kekal tu kekal lama. Jadi benda-benda macam ni boleh kita terima di zaman Rasulullah SAW pun. Cumanya kalau adakah benda ni berlaku, benda-benda macam ni berlaku pada sahabat-sahabat besar? Tak ada. Sahabat-sahabat tu tak terkenal pun. Sebab tu tak tahu pun nama dia. Dan biasanya dari segi adab penulisan hadis ni, dia tak sebut nama kalau tahu. Itu disiplin hadis. Daripada zaman sahabat dulu pun dia tak sebut. Secara umum gitu. Kita tak boleh kata benda ni sahabat yang besar kecuali ada bukti. Ya jelasnya sahabat-sahabat yang besar tu tak ada melakukan benda-benda macam ni. Tidak seperti yang didakwa oleh Syiah, hak terlibat dengan benda-benda lagu ni sahabat besar lah. Bagi kita tidak. Sahabat-sahabat tu yang tidak terkenal pun, tak tahu pun nama. Cuma atas dasar dia pergi-pergi juga, dia percaya kepada Nabi juga, dia Islam gitu je lah. Satu kemungkinan. Yang kedua, boleh jadi munafik. Dia tu orang munafik. Jadi kalau masuk neraka pasal apa? Jadi munafik tu munafik secara mana? Munafik tu boleh jadi nifaq i'tiqadi, mana dia tu tidak Islam hakikat. Maka masuk neraka pun sama lah. Kalau kita kata nifaq amali, masuk neraka tu kerana perbuatan dia tu tak molek, tu pun boleh menyebabkan masuk neraka juga. Jadi sekurang-kurangnya di situ menunjukkan ada amalan-amalan tertentu yang mana seseorang tu kalau buat menyebabkan dia boleh masuk neraka, tak kira siapa pun. Usahakan kita sahabat dulu pun kita kata hidup di zaman yang penuh dengan keberkatan dan bersemayam bersama Nabi dan buat gotong-goni bersama Nabi, tapi kalau dia tak kena, tak kira. Jadi kita tu tak ada keistimewaan lah. Lebih-lebih lagi lah kena beringat. Soalan kita apa ni? Ayat hamba. Ayat hamba. Hak selalu disebutkan dalam Quran, kalau gini kafarah, dia hanya memerdekakan hamba. Jadi sesoalannya tak ada fungsi lah sekarang ni. Memang dalam keadaan tidak ada hamba tu, sistem perhambaan itu sudah terhapus. Misalnya kita kata sebut merdekakan hamba, puasa 2 bulan betul-betul, lepas tu beri makan kepada 60 orang miskin misalnya, ataupun lain-lain kafarah. Bila tak ada tu tak ada, tinggal 2 pilihan gitu. Satu. Yang kedua, apa yang disebutkan hamba ini sebenarnya dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis kita tengok, tak ada ulama mengatakan ayat tu ataupun hadis tu mansukh pak selama-lama, tak ada. Dia tidak mansukh. Hanya dalam istilah usul tafsir apa dia sebut sebagai ayat atau hukum yang muallaq, tergantung. Bila keadaan seperti itu berlaku pula, maka boleh pakai pula. Jadi hanya buat seketika tak ada. Bukan bermakna tak ada sama-sama. Tidak mungkin ada dah. Daripada situ kita tengok memang ada seseolahnya isyarat daripada Quran, daripada hadis, bahawa sistem perhambaan ni akan ada pula. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis, dia sebut salah satu tanda dekat kiamat, iaitu hamba ni ramai.
Kita nak bandingkan dulu sistem hamba dulu ada dulu kan. Lepas tu tak ada zaman tu. Tak tahu takut ada pula. Dia banyak benda dalam hadis, dalam Quran disebut kadang-kadang pada masa kita ada tu dia tak menjadi kenyataan lagi. Misalnya, tapi benda ni kita minta jauh lah, tapi dalam hadis ada, tak boleh nak susu, benda tu ada. Macam Turki, dia sebut akan jatuh ke tangan Islam dan akan jatuh ke tangan orang kafir pula. Lah ni zaman kita ni tak jatuh lagi dengan orang Islam lagi. Bila? Tak tahu. Dia akan ada. Sekurang-kurangnya ada isyarat dah. Ada isyarat dah. Dia akan ada begitu. Tapi zaman kita tak tengok. Misalnya di dalam hadis disebutkan di akhir zaman pada pasir tu akan jadi menghijau, tanah yang hijau, pokok-pokok hijau rumput. Zaman kita tak ada lagi. Cuma setengah-setengah tempat tu kita boleh tengok lah. Dia boleh buat air masin tu jadi air tawar, orang boleh minum tu, dan banyak lagi. Dan salah satu hikmahnya kalau kita perhatikan, Nabi SAW tak buru binatang di tanah haram. Kenapa? Apa hikmah? Binatang tu jadi jinak. Binatang tu suka pergi ke sana. Bila pergi ke sana dia bawa benih, dia berok di tanah tu jadi subur lama-lama. Itu salah satu hikmahnya. Jadi tak sampai masa dia lagi. Hak Nabi rakyat tu tak jadi kenyataan lagi lah. Kita ni hidup tengok. Misalnya dia pasal hamba tadi, kita ni duduk tengok. Tapi bukan bermakna benda tu akan terhapus tengok. Bukan kita kata gini nak kata Islam ni kena sangat sistem hamba tu, tidak. Cumanya kalau benda tu berlaku, ini salah satu senjata kita. Mana orang kafir dia takak orang kita, dia tahu askar-askar kita jadikan hamba. Kita tak boleh nak jadikan pokok dia tu hamba. Tidak kenyang. Dia pun sedap hati, tak rusing. Pokok kita kena tahu apa. Anak-anak kita, hak lelaki, puan, budak-budak kecil tak akan jadi hamba. Orang Islam ni tak boleh haram buat hamba. Sedap hati lah. Tapi bila ada tindakan macam tu kan, dia pun beringat. Orang Islam pun dia boleh buat hamba juga buat kita. Beringat lah. Itu dari segi hikmahnya. Kalau tidak, senang hati mereka, dia tak pusing. Biarlah, dia tahu orang Islam dia tak boleh. Kalau dia buat hamba dosa misalnya, dia tak akan boleh kata begitu. Walau bagaimanapun, punca untuk jadi hamba ni dalam Islam ni hanyalah melalui perang. Itu pun kalau orang kafir pakai cara lagu tu. Kalau orang kafir tak pakai, tak boleh. Banyak perkara dalam Islam ni, kalau benda tu berlaku, kita tak boleh mulakan. Kalau orang mulakan, kita boleh bertindak. Banyak. Ini pun termasuk dalam waktu juga. Tidak ada ulama mengatakan hamba ni mansub, tak ada. Sebab itu kalau dalam kitab usul tafsir, usul fiqh, dia sebut hukum ni mu'allaq. Cuma ketika tak ada, misalnya kata tadi 3-2 lah, puasa 2 bulan betul-betul dan bagi makan kepada orang miskin. Kalau kafarah zihar misalnya, kalau kafarah zihar macam itulah. Tapi kalau ada semula, balik semula. Begitu kan. Saya tak berapa cekak baca ni tulisan ni nak tanya tentang tafsir fi zilal Al-Quran ni, oleh saya betul ada orang yang tak sering baca pemikiran tokoh-tokoh ikhwan seperti Hasan Al-Banna. Saya betul apa ni di kalangan tulisan ni menarik sikit jadi saya pun susah nak baca. Saya betul banyak kesalahan melibatkan akidah dalam tafsir tersebut. Saya sudah apa dah. Jadi dari segi tanya setengah-setengah orang tu tak say tafsir fi zilal Al-Quran, tafsir Said Qutb ni
tak sih. Dan mereka kritik ada pemikiran khususnya dalam melibatkan akidah. Ni tokoh-tokoh ikhwan lah. Saya nampak kecenderungan macam ni banyak. Kalau ada orang Saudi ataupun orang sebut orang Wahabi, dia memang gitu. Bukan semua, setengah-setengah. Antara saya yang saya tak setuju dengan Wahabi, saya tak suka, inilah benda ni. Bagi saya, perbezaan dalam masalah ni hak disebut sebagai akidah ni masih furu'. Macam kita sudah bincang dah baru ni dalam seminar tu. Dalam akidah dia ada usul, ada furu'. Hak ni perbezaan furu' lagi. Tapi mereka ni kadang-kadang hak perbezaan dalam furu' ni pun dia nak bertekas macam cara dia, hak dia saja betul. Payah kalau lagu ni. Nah, orang lain pun akan bersikap gitu. Susah. Sebab itu cara yang paling baik kita meraihkan pendapat itu. Kalau selagi percanggahan itu tidak teruk, selagi dalam batas furu', insya-Allah tak apa. Jangan sampai jadi pesan-mengusan jangan baca hak ni salah gitu-gini. Jadi nampak perpecahan sesama Islam, sama-sama ahli sunnah. Padahal masing-masing itu ada kelebihan dia sendiri. Wahabi kita dia ada kelebihan dia sendiri. Ikhwan pun dia ada kelebihan dia sendiri. Kena kira tafsir tu kena kira lebih baik lagi daripada sekian banyak tafsir-tafsir hak dulu yang mengandungi Israiliyat ke apa. Dia ada, dia tak suka, dia tak sebut langsung, tak ambil tu. Itu sudut-sudut kebaikan yang perlu kita tengok juga kelebihan dia. Dan yang membawa faham Quran tu mana alam nyata, nak guna hak ni, hak semasa ni macam mana nak guna Quran itu. Dari sudut itu dia ada kelebihan dia. Cuma mungkin kalau dia berbeza dari segi tafsiran tentang akidah tu, ya seperti saya sudah sebut dah sebelum ada ni, itu masih lagi dalam furu' akidah, bukan usul. Kalau usul ialah kita tak boleh lah, tak boleh baru boleh nak berkerah, nak tegah, nak balas pun. Tapi kalau selagi benda tu tidak melibatkan usul, maka kita kena menghormatilah, bersikap terbuka lah terhadap satu sama lain. Dan orang-orang ni macam bidang orang kapal, kita suka ni banyak dah molek dah. Kalau kita nak cari hak sepenuh kat payah. Tabari tu, tafsir Tabari, orang anggap tafsir Mu'tabar berapa banyak benda-benda mengarut dalam tu Israiliyat, dia tak bersih. Jadi kita ambil orang molek, tak molek tu tak rasa pakar kata orang lain kata lagu mana, apa penilaian orang lain gitu. Mungkin oleh kerana tidak sesuai dengan aliran ataupun cara kita rasa tak ada langsung kelebihan dia, tak kena lagu tu. Kita kena tengok sudut kelebihan dia. Ya, kalau kita rasa tak puas hati, tak apa, tapi jangan sampai menyesatkan satu sama lain, itu tak kena. Sampai sekat orang, jangan gini-gini, itu merugikan. Jangan sampai ke situ. Tapi kalau merasa secara peribadi kita tak kurang sesuai lah, orang kata tak berapa sekung, orang kata pilihlah banyak lagi hak lain hak sesuai dengan kita, pilih hak tu, tak kisah tu. Sepatutnya bersikap terbuka.